Ni, Faizal ambil time lah. Ya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami, Kumpulan Smart Forward Majlis Perbandaran Kulim akan membentangkan projek yang telah dijalankan. Tuan YDP sebagai penaung, Puan Setiausaha dan Fasilitator, Tuan Planner Haji Hamzah bin Abdul Halim. Perjalanan projek ini bermula pada Jun 2020 sehingga September 2021. Kumpulan telah melaksanakan perbincangan secara atas talian dan bersemuka. Pemilihan definisi projek. Antara kesan pandemik COVID-19, seramai 800,000 orang hilang pekerjaan. Beberapa pemimpin negara dan pakar ekonomi memberikan pernyataan proses kelulusan pelaburan perlu dipercepatkan dan menawarkan insentif untuk menarik pelabur. Hasilnya, kumpulan telah memilih masalah iaitu pengurusan proses pemajuan yang tidak efisien menyebabkan kilang lewat beroperasi. Kumpulan menggunakan kaedah 5W1H dalam mengenal pasti masalah. Asas penetapan objektif adalah memberikan perkhidmatan yang efektif, interaksi yang baik kepada pelabur dan proses pemajuan yang zero delay terhadap pembangunan industri. Tema projek adalah seperti di layar. Kumpulan mensasarkan proses pemajuan tidak melebihi 10 bulan. Analisis peluang peningkatan. Punca-punca paling mungkin seperti di layar. Kriteria dan penyelesaian pelaksanaan inovatif adalah berdasarkan Agile Regulation. Kumpulan telah bersetuju untuk menjalankan uji cuba kepada kilang Aspen Glove. Kaedah pertama, majlis membuat rundingan awal bersama pihak pelabur, perunding, pemaju dan agensi-agensi teknikal yang berkaitan demi memastikan segala maklumat dapat disalurkan secara telus dan proses permohonan menjadi lancar. Semua perunding seperti jururantang bandar, arkitek, jurutera perlu dilantik mengikut bidang profesional masing-masing. Kaedah kedua, majlis telah menasihatkan pihak pemohon mengemukakan pelan pemajuan secara serentak. Pihak pemohon telah mengemukakan permohonan pada 8 September 2020 dan diluluskan dalam mesyuarat JKOAC pada 27 September 2020. Ia hanya mengambil masa 19 hari untuk diluluskan dengan syarat-syarat jabatan. Kaedah ketiga, professional approval diberikan kepada permohonan bagi memulakan kerja asas-asas tapak. Ia selaras Seksyen 13 Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam 1984. Kelulusan dasar ini diperolehi dalam tempoh 24 jam selepas permohonan diterima. Kaedah keempat, pihak perunding perlu mengemukakan laporan kemajuan projek secara berkala secara bulanan. Manakala, kumpulan membuat kawaselia dan pemantauan secara harian. Elemen fasilitasi dan kolaborasi akan digunakan apabila berlaku isu sepanjang pembinaan di tapak. Kaedah kelima, setelah bangunan siap dalam tempoh 10 bulan, perakuan CCC dikeluarkan. Dan kaedah keenam, majlis mengeluarkan lesen premis operasi dalam tempoh 24 jam selepas permohonan. Proses yang dilaksanakan oleh kumpulan kami selaras dengan proses OAC3+. Ia bermula daripada rundingan awal sehingga lesen operasi. Layar menunjukkan kejayaan uji cuba ke atas projek Aspen Glove dalam tempoh 10 bulan siap beroperasi. Memperkenalkan E10, permit pembinaan ekspres, interaksi yang efektif bersama pelabur dan Majlis Perbandaran Kulim semasa pembinaan mengikut kepada jadual pembinaan yang telah disetujui tanpa tertangguh. Berikut adalah proses E10 yang dirangka berdasarkan peraturan tangkas. Kejayaan E10, projek Aspen siap di bawah 10 bulan berbanding tanpa E10 melibatkan 20 bulan dan ke atas. Pemantauan dan standardisasi. Kumpulan telah menyertai bengkel pelaksanaan dan penyeragaman bersama pihak MPC, perunding, pemaju, pelabur dan lain-lain pada April 2021 bagi membincangkan dan menyelaras projek E10. Proses E10 yang dirangka ini akan dijalankan pada semua pembinaan bangunan kilang di Kulim. Mesyuarat rundingan awal dilaksanakan sebelum permohonan dikemukakan pada pihak majlis yang dipengerusikan oleh Tuan YDP. Jawatankuasa Pembangunan Industri ditubuhkan dan telah bermesyuarat pada 8 Julai 2021 di mana ahli yang terdiri daripada rakan-rakan strategik majlis demi membangunkan daerah Kulim. Pemantauan dibuat menggunakan teknologi dengan kaedah drone dan juga melalui CCTV yang disyaratkan kepada pemaju. Majlis telah menyediakan satu garis panduan pembangunan industri sebagai panduan kepada pelabur. Pelan induk pembangunan kawasan Kulim Industrial Corridor telah diluluskan dalam mesyuarat Jawatankuasa Perancang Negeri Kedah
pada 28 Februari 2021. Majlis telah mewujudkan satu laman web Kulim Industrial Corridor melalui laman web Kerajaan Negeri Kedah. Kulim Bandar Perintis Smart City telah menyediakan satu transformasi digital bagi mencapai smart governance melalui Kulim Integrated Database System iaitu KIDS yang memaparkan maklumat kepada pelanggan. Iten mengambil kira dasar nasional iaitu Sustainable Development Goals, Agile Regulation, Bandar Pintar, Dasar Revolusi Perindustrian keempat dan sebagainya. Proses kelulusan pemajuan juga telah ditambah baik daripada prosedur ISO sedia ada selari dengan proses Iten. Kumpulan juga telah memperkenalkan pelekat Iten sebagai galakan, pencapaian dan penciptaan nilai. Iten telah berjaya memendekkan proses pembinaan kilang di bawah 10 bulan sahaja. Nilai pelaburan keseluruhan kawasan Kulim Hi-Tech Park sehingga 2020 adalah sebanyak 50.1 bilion ringgit. Graf menunjukkan peningkatan yang mendadak selepas pelaksanaan Iten dengan pelaburan sebanyak 5.2 bilion ringgit bagi tahun 2021. Penjimatan pembinaan bangunan Aspen Glove adalah sebanyak 450 juta setahun. Hasil produk telah menyumbang keuntungan syarikat Aspen sebanyak 684 juta setahun. Selain itu, pendapatan pekerja yang dianggarkan berbelanja di daerah Kulim sebanyak 22 juta setahun. Iten telah memberi rangsangan kepada pemaju KTPC untuk segerakan membuka tapak pemajuan baru dengan jualan tanah sebanyak 435 juta. Iten menawarkan hampir 10,000 lebih peluang pekerjaan. Kedah menerima sebanyak 373.5 juta ringgit dengan nilai pelaburan sebanyak 14.58 bilion ringgit. Majlis bakal menikmati bayaran proses plan sebanyak 3.6 juta ringgit sehingga tahun 2025. Selain itu, bayaran setiap tahun yang diperolehi daripada bayaran cukai taksiran dan lesen operasi masing-masing sebanyak 2.2 juta ringgit setahun dan 680,000 ringgit setahun. Dengan Iten, bayaran proses plan akan diperolehi secara serentak. Berikut adalah testimoni daripada Aspen Glove, di mana surat penganugerahan dan tanda terima kasih daripada pihak Aspen dan Ryzen. Pelancaran Iten oleh pihak Negeri Kedah pada 29 Julai 2021. Layar menunjukkan corak pembangunan yang cepat sehingga 2021. Kini, tapak industri kawasan Hi-Tech Fasa 4, 92% telah diberi milik. Proses Iten ini telah dibentangkan kepada pemudah dan MITI. Selain itu, lawatan oleh pengarah MPC ke kilang Aspen Glove bagi melihat perjalanan Iten. Semasa siri webinar digitalisasi sistem OSC turut diketenangkan proses Iten. Impak luar jangka melalui Iten ini adalah pertambahan peluang pekerjaan, peningkatan ekonomi dan mengurangkan kesan kepada alam sekitar. Majlis memperoleh penjimatan dalam pelaksanaan projek ini secara transformasi digital sebanyak RM450,000 Malaysia. Pencapaian adalah selaras dengan Agile Agile Regulations, Good Regulation Practice, ekonomi dan sosial, keperluan pelanggan dan sebagainya. Iten memberi keuntungan kepada penjimatan kepada pelabur, antaranya dapat mengelakkan kerugian anggaran 600 juta ringgit setahun, pengoperasi kilang dapat dipercepatkan dan pembinaan dapat dijalankan segera. Penyampaian dan terjemahan melalui teknologi aplikasi terkini, kumpulan menggunakan pelbagai kaedah dan perisian dalam menjayakan projek Iten ini. Kunci utama dalam menjayakan Iten adalah melalui kerjasama antara jabatan, rakan strategik serta pihak pelabur. Agile Regulation berperanan di dalam melaksanakan projek ini. Kesimpulannya, Iten dapat diperluaskan kepada semua PBT pelbagai peringkat negeri Kedah maupun seluruh negara. Ia juga dapat dilaksanakan kepada kategori pembangunan lain seperti perumahan, perniagaan dan projek kerajaan. Penyataan daripada OECD jelas menunjukkan Iten ini selari iaitu memudahkan peraturan dan meluaskan transformasi digital dalam pekerjaan harian. Kenyataan Perdana Menteri Malaysia juga, Iten selari iaitu dapat meningkatkan semula ekonomi negara akibat daripada pandemik COVID-19. Syarikat ATNS membuat pelaburan di Kulim sebanyak 8.5 bilion ringgit. Kumpulan berharap kilang Porsche akan terus melabur di dalam daerah Kulim. Tuntasnya,
E10 ini akan diteruskan agar dapat menarik pelabur, menyediakan lebih peluang pekerjaan, mempercepatkan pembinaan bangunan kilang tanpa peraturan yang berat serta penjimatan kos dalam melaksanakan perniagaan di daerah Kulim. Sekian, terima kasih. Apa?